objektif kajian yang telah ditetapkan, maka terdapat soalan-soalan kajian yang telah diketengakan. Secara lebih spesifik, kajian ini terbahagi kepada dua fasa. Fasa pertama adalah untuk mencapai objektif pertama, manakala fasa yang kedua adalah untuk mencapai objektif kedua dan objektif ketiga. Dalam fasa yang pertama, apa yang cuba dicapai adalah membina satu penjelasan teoretikal berkaitan penentu pemilihan bank menurut Muslim Ideal. Sebelum hal ini dapat dilakukan, tentulah asas-asas penting yang membentuk gelagat pengguna berteraskan Islam perlu dikenal pasti terlebih dahulu. Setelah dapat dibina satu penjelasan teoretikal berkaitan PPP MMI, maka instrumen PPP MMI dibina. Berdasarkan instrumen itulah yang sebenarnya dibawa kepada kumpulan pakar untuk disahkan ketepatannya, dan akhirnya instrumen itu berfungsi sebagai alat analisis untuk meneliti fasa kedua kajian. Dalam fasa kedua kajian yang bertujuan untuk mencapai objektif kedua dan objektif ketiga kajian, sejumlah 4 komponen ubah telah dikenal pasti, iaitu PPP MMI, demografi dan kepatuhan beragama yang dijadikan sebagai komponen ubah bebas kajian, manakala pemilihan institusi perbankan Islam dijadikan sebagai komponen ubah bersandar kajian. Bagi setiap soalan kajian yang telah diketengahkan, terdapat kaedah-kaedah tertentu yang digunakan untuk menjawab soalan kajian sekaligus mencapai objektif kajian yang telah ditetapkan. Bagi objektif yang pertama, kaedah analisis kandungan dan juga kaedah tipologi telah digunakan untuk menjawab soalan-soalan dalam objektif pertama, manakala statistik deskriptif digunakan untuk mencapai objektif kedua, dan statistik inferensi digunakan untuk mencapai objektif ketiga. Sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi, kumpulan pakar ini akan memastikan ketepatan instrumen PPP MMI yang akhirnya digunakan untuk menganalisis realiti yang berlaku dalam kalangan Muslim di Terengganu dan juga menganalisis kepatuhan PPP MMI dalam kalangan Muslim di Terengganu. Untuk itu, seramai 8 orang pakar dalam bidang perbankan dan kewangan Islam telah dilibatkan, yang terdiri daripada tokoh agama, pengamal, perunding dan juga ahli akademik yang telah dipilih melalui kaedah persampling bertujuan. Daripada fasa yang pertama telah ditemukan bahawa PPP MMI ini sebenarnya terbit daripada 2 konstruk, iaitu yang pertama dipanggil sebagai rangsangan dalaman individu atau juga dikenali sebagai intrinsik, dan yang keduanya rangsangan luaran individu atau juga dikenali sebagai ekstrinsik. Sama ada intrinsik ataupun ekstrinsik, kedua-duanya digaris pandu oleh qawaid al-fiqhiyah yang merupakan kaedah-kaedah umum untuk menentukan sesuatu hukum. Bagi setiap konstruk ini terkandung di bawahnya adalah dimensi, dan bagi setiap dimensi itu terkandung di bawahnya pula elemen-elemen yang akhirnya dapat menilai realiti dan juga kepatuhan dalam kalangan Muslim di Terengganu. Dalam fasa yang kedua, untuk mencapai objektif kedua dan ketiga, unit analisis dalam fasa yang kedua adalah pengguna perbankan yang memiliki ciri-ciri berikut. Yang pertama, pernah menggunakan kemudahan perbankan Islam, sama ada untuk tujuan simpanan, untuk tujuan pelaburan, untuk tujuan pembiayaan, atau untuk tujuan perkhidmatan yang ditawarkan oleh institusi perbankan Islam. Kedua, Muslim. Ketiga, merupakan warga negeri Terengganu, dan keempat, menetap di Terengganu. Dan mereka ini dipilih menggunakan kaedah persampling mudah di 14 buah lokasi persambungan. Daripada 490 orang soal selidik yang telah diedarkan kepada responden, sejumlah 429 adalah lengkap dan memenuhi syarat untuk dilakukan penganalisisan. Antara penemuan-penemuan yang boleh